Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 1 jam selepas Razman memfitnah Hanayo, ini reaksi Hanayo yang ramai tak sangka. Ramai netizen, khususnya mahkamah netizen, sudah menjatuhkan hukuman kepada Razman Zakaria. Kata mereka, kami jatuhkan hukuman bersalah kepada Razman kerana telah berulang kali melakukan perbuatan fitnah. Dulu kalau masih ingat, dia terpaksa membayar 200.000 lebih kerana memfitnah Lim Guan Eng. Kali ini, apa pula yang akan berlaku? Apa pula reaksi Hanayo? Yang kita tunggu-tunggu ialah ini reaksi Hanayo yang mana ramai harap Razman kena saman apabila Razman menyatakan Hanayo anak orang kaya YTL. Oi, sembarang saja dia cakap. Ini Menteri Belia dan Sukan Hanayo tampil mengulas dakwaan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Kononnya beliau ahli keluarga pengasas konglomerat YTL Corporation Berhad. PAS perlu tahu bahawa tidak semua nama Yo mempunyai kaitan, katanya ringkas di platform X. Ayo, kita pun garuk kepala lah dengan pemikiran dan kebijaksanaan pemimpin PAS ini, terutamanya Razman Zakaria. Adakah beliau berpendapat semua nama orang yang namanya sama dengan siang yang nama Yo adalah keluarga yang sama, bersepupu ke adik-beradik atau bagaimana? Aku nak tanyalah, siapa penasihat kepada Razman Zakaria ni? Jangan-jangan ada orang yang memberitahu Razman Zakaria kononnya Hanayo itu sekeluarga dengan YTL, anak kepada YTL. Ayo, betul-betul lah. Siapalah agak-agaknya yang memberikan beliau nasihat dan juga idea seperti itu. Dan ada netizen kata, pemimpin PAS ni betul-betul sangat malaskah membaca, kata mereka. Sehingga kan ramai yang kini menghadapi masalah fitnah, khususnya pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional PN. Kata Hanayo, PAS perlu tahu bahawa tidak semua Yo mempunyai kaitan. Kenyataan pemimpin DAP berkenan seterusnya mengundang reaksi orang ramai, termasuk beberapa ahli berharap ahli parlimen segambut itu mengenakan tindakan saman terhadap Razman. Tuduhan serkap jarang Razman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gunung Semenggol itu turut mengingatkan banyak pihak dengan kes membabitkan Siti Mastura Muhammad. Ahli Parlimen Kepala Batas itu mengaitkan veteran DAP Lim Kit Siang, Lim Guan Eng dan Teresa Kok dengan mendiang pemimpin Parti Komunis Malaya Chin Peng. Ekoran fitnah itu pemimpin PAS berkenan diperintahkan mahkamah untuk membayar ganti rugi kepada ketiga-tiga pemimpin DAP terbabit sebanyak RM750.000. Mengulas dakwaan Razman, warganet secara sinis mengaitkan mereka yang mempunyai nama keluarga Chan, malah watak animasi Jepun Shin Chan sebagai anak kepada aktor popular dari Hong Kong, Jackie Chan. Dalam masa sama, orang ramai turut mempersoalkan daya fikiran penyokong PAS memandangkan bukan sedikit pemimpin parti daripada blok pemimpin Perikatan Nasional PN itu terpalit dengan saman fitnah. Dulu Mastura cakap Lim Kit Siang dan Lim Kuan Yew sepupu sudah kena saman 830.000. Sekarang Razman pula cakap Hanayo anak Francisco YTL. Saya tak tahu siapa yang lebih bodoh, pemimpin PAS seperti Mastura dan Razman atau penyokong mereka, kata pemilik akaun X @saidakmin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Orang paling cerdik di dunia ini kalau dia belajar dari kesilapan orang lain. Sebelum dia kena pada kesilapan itu, dia belajar dari kesilapan orang lain. Tapi orang paling bebal dan paling maha bodoh di dunia ini ialah dia buat kesalahan orang lain yang sudah dibuat. Kali ini kita nak cerita pula pasal Razman yang mana dia mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan oleh Siti Mastura, ahli Parlimen Kepala Batas. Apa yang berlaku?
Siti Mastura di dalam saman fitnah dan beliau terpaksa bayar 800.000 ringgit gara-gara mengaitkan beberapa orang pemimpin DAP dengan keluarga yang bukan keluarga mereka. Itu perbuatan silap yang mana telah menyumbang kepada dana kepada DAP 800.000 ringgit. Kali ini Razman buat lagi. Ramailah netizen kata, apa punya Razman nih? Dia tak belajar kah daripada Siti Mastura? Ataupun siapa guru, siapa murid, kata mereka. Tapi tak apa. Salah satu perkara yang menarik dalam laporan media hari ini di Malaysia kini ialah Razman rupa-rupanya bukan kali pertama terlibat dengan kaki fitnah, bukan kaki rasuah, kaki fitnah. Apa yang berlaku? Kata Serizan, susah nak percaya pada pemfitnah berulang. Siapa pemfitnah berulang ini? Ya tentulah Razman. Seorang pemimpin DAP menasihati Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria, supaya insaf daripada melakukan fitnah selepas dia didapati melakukan perbuatan tersebut berulang kali. Adakah pada pendapat pemimpin-pemimpin PAS, perbuatan memfitnah ini bukan satu dosa lagi? Mengikut ramai netizen, menurut komen netizen, kata mereka, memfitnah itu dosa besar. Dosa yang sangat besar. Tapi tak tahulah apa pula pemikiran lebay-lebay ini sehingga memfitnah itu jadi macam biasa saja. Kenapa begitu berlaku? Kata Serizan, nasihat itu diberikan ahli Parlimen Bangi, Serizan Johan, kerana berpendirian sangat sukar lagi untuk sesiapa mempercayai seseorang yang menjadi pemfitnah berulang, katanya. Dengan kecenderungan dibuat ketua pembangkang di Dewan Undangan Negeri Perak itu, kata Serizan, pihaknya terdorong untuk meyakini pengakuan keterlanjuran itu dibuat bukan atas niat yang ikhlas. Nah, jadi ada netizen kata, Hanayo, jangan lagi bertimbang rasa, jangan lagi ulang kesilapan lalu, yaitu memaafkan. Kata mereka, kalau sudah berulang apalagi? Bagi pengajaran kau bagi 10 bilion. Padan muka, kata mereka. Susah untuk kami percaya pada pemfitnah berulang, kata Serizan. Kami cenderung percaya bahawa Haji Razman hanya mengakui kekilafannya sebab sudah tular dan takut kena saman macam YB PAS yang satu lagi. Insaflah wahai Haji Razman, katanya dalam hantaran di Facebook hari ini. Serizan yang juga seorang peguam berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Razman yang menyalahkan media kerana melaporkan ucapannya di sebuah program malam tadi di Seri Iskandar Perak. Dah terang lagi bersuluh. Dalam ucapan bersemangat itu, Razman yang sebelum ini pernah membuat permohonan maaf kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Perak Saareni Muhammad dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Korming, mendakwa Menteri Belia dan Sukan Hanayo merupakan anak kepada hartawan dan pengasas syarikat YTL Corp Berhad Yo Tiong Le. Bagaimanapun, sejurus selepas ucapan itu dilaporkan media, Razman mengaku melakukan kesalahan dan terus memohon maaf kepada Yoh dan YTL. Kata Razman, saya mengakui kesilapan fakta tentang kaitan Hanayo dan Serikat Gergasi YTL. Saya mengakui bahawa Hanayo tiada kaitan dengan tokoh korporat dan atau Syarikat YTL. Ia kesilapan petikan yang berlaku tanpa sengaja, katanya. Inilah masalahnya, sudah lakukan minta maaf. Hanayo, tolonglah, kata netizen, jangan ulang kesilapan, memaafkan lagi. Kata mereka saman terus. Dengan kenyataan ini, saya menyatakan kekesalan dan permohonan maaf kepada pihak YB Hanayo dan YTL serta mana-mana pihak yang terkesan atau tersentuh dengan kenyataan atas kekeliruan fakta tersebut, kata Razman. Netizen kata, Razman ini malaskah membaca, kata mereka. Kenapa beliau tidak berhati-hati? Sebelum cakap, pikir dulu, jangan sampai menyusahkan orang. Yang kesiannya ialah maci-maci, nenek-nenek, datu-datu, aki yang banyak percaya. Mereka ini, bila sudah percaya, mereka tidak akan lagi tarik apa yang mereka percaya. Yang mereka tahu, telan saja apa yang Razman cakap. Jadi nak mau tarik balik apa yang mereka percaya itu macam mana? Itu persoalan dia. Hanayo mungkin boleh memaafkan. Tapi bagaimana dengan maci-maci, datu-datu, aki-aki, nenek-nenek yang dah termakan fitnah itu? Mereka ini cepat percaya. Percayalah pada
apa yang dikatakan netizen. Dalam kenyataan berasingan, Adun Gunung Semenggol itu juga menyalahkan Malaysia kini kerana kononnya memetik ucapan berkenan secara terpilih. Salahkan orang pula. Saya mengakui pemberitaan yang disiarkan Malaysia kini berkaitan ceramah saya dalam program di Seri Iskandar semalam. Pemberitaan yang merujuk ayat saya tentang Hanayo kira-kira kurang 10 saat dari keseluruhan ceramah, lebih setengah jam katanya. Saya mengakui kesilapan fakta tentang kaitan Hanayo dan Syarikat Gergasi YTL, katanya lagi. Saya mengakui bahawa Hanayo tiada kaitan dengan tokoh korporat atau Syarikat YTL, katanya. Tapi itulah, kenapalah dia cakapkan? Itu yang betul-betul mengejutkan kita. YTL diasaskan oleh Mendiang Yo Tiong Lei dan kini anaknya Francis Yo Sok Ping bertindak sebagai pengerusi eksekutif syarikat tersebut. Yo pula secara bersahaja mengingatkan Razman dan pengikutnya di media sosial bahawa bukan semua Yo ada pertalian keluarga. Setiausaha sulit Yo, Nur Miswari Ramli pula memuat naik video tersebut sambil mendakwa orang PAS sering tidak meneliti fakta sebelum membuat sebarang tuduhan. Serizan juga berkata Razman sebenarnya tidak perlu memberi mukadimah tegang video itu. Dipotong atau alasan lain, sebaliknya elok mengaku sahaja kesilapan dan memohon maaf. Itu semua alasan. Apa yang Haji Razman cakap dalam video itu terang lagi bersuluh. Kalau sekali buat kami boleh bersangka baik, tetapi Haji Razman sudah berkali-kali memfitnah. Kita sebagai pemimpin, orang tengok pada kita untuk menunjukkan contoh yang baik. Haji tanya diri Haji, adakah dengan feel perangai seperti ini Haji Razman menjadi contoh yang baik kepada ahli-ahli PAS yang lain dan rakyat secara amnya, katanya. Pada tahun 2023, Razman pernah kalah saman fitnah. Dikemukakan pengerusi kebangsaan DAP Lim Guan Eng dan diarahkan membayar RM250,000 oleh mahkamah. Aduh, ini rupa-rupanya betul-betul boleh kata pemfitnah bersiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.